Tuan Speaker, pada bulan Mac tahun ini, bekas Ketua Polis Negara telah pun membuat satu kenyataan secara terbuka berkenaan dengan wujudnya salah laku pada peringkat atasan di dalam PDRM yang mana diketahui oleh anggota-anggota PDRM yang berpangkat tinggi, tetapi tindakan tidak diambil. Kita semua masih ingat lagi, Ketua Polis Negara menyatakan bahawa wujudnya kartel, dan kartel ini terdiri daripada pegawai-pegawai yang mempunyai niat untuk mereka ini pastikan bahawa mereka boleh naik dapat pangkat tinggi dalam PDRM. Apakah yang mereka lakukan, Tuan Speaker? Dan ini dia diberitahu oleh Ketua Polis Negara. Mereka bersekongkol dengan tauke-tauke judi. Mereka yang melibat dalam pengagihan dadah dan sebagainya. Dan apa yang berlaku di situ adalah ada kartel yang memastikan bahawa dana dan sebagainya disalurkan kepada peringkat-peringkat tertentu di dalam PDRM. Apabila pembongkaran ini dibuat, Tuan Speaker, kita lihat bahawa Ketua Polis Negara menyatakan dengan tegas masa itu perlu ambil tindakan. Dan tindakan ini juga termasuk tindakan dari sudut rasuah. Dan Tuan Speaker, kita semua tahu di dalam negara ini, isu berkaitan dengan rasuah itu di dalam bidang kuasa SPRM. Walaupun ada aduan yang dibuat bukan saja daripada mana-mana anggota yang biasa, tetapi pegawai yang paling tertinggi di dalam PDRM, kita lihat Ketua SPRM masa itu, Datuk Seri Azam Baki, mengeluarkan kenyataan bahawa perkara ini akan dirundingi ataupun diselesaikan melalui proses dalaman. Proses dalaman. Tuan Speaker, saya nak tanya di sini, adakah kesalahan-kesalahan rasuah dan kesalahan seperti mana didedahkan oleh Ketua Polis Negara itu boleh diselesaikan secara dalaman? Apa yang membawa beza kepada pegawai-pegawai polis apabila berlakunya satu jenayah? Kenapa mereka ini diambil tindakan secara dalaman? Kenapa masa itu walaupun aduan dibawa oleh Ketua Polis Negara, kalau Ketua Polis Negara bawa aduan ini dan tidak ada tindakan, bagaimana kita ada keyakinan di dalam kerajaan? Ini apa yang berlaku? Kemudian dinyatakan bahawa satu siasatan dalaman akan diadakan, sehingga sekarang tidak ada sebarang kenyataan berkenaan apa berlaku kepada tindakan ataupun siasatan dalaman itu. Nah, ini menunjukkan kelemahan pada pihak Perdana Menteri dan kerajaan yang lalu, Kerajaan Perikatan Nasional, seorang Perdana Menteri yang lemah dan tidak ada hala tuju untuk membersihkan negara ini daripada aduan rasuah. The Police, IGP, membuat kenyataan. Tindakan tidak diambil. Dan sekarang, Tuan Speaker, kita lihat ada kenyataan yang dibawa baru-baru hari ini. Kenyataan dikeluarkan oleh pihak PDRM dan MACC hari ini. Tuan Speaker, pada tahun 2018 ada satu kes yang melibatkan ketua, dan saya baca, bekas Ketua Pengarah Organisasi Perisikan Luar Malaysia, MEIO, Datuk Hasna Abdul Hamid. Beliau dituduh dalam tahun 2018. Dan di dalam kes itu dinyatakan bahawa melibatkan wang tunai berjumlah dolar Amerika 6 juta. Dalam tahun 2021, Tuan Speaker, bulan April, pertuduhan-pertuduhan terhadap beliau digugurkan. Peguam negara membuat keputusan supaya tidak teruskan dengan kes itu. Kes itu dibawa oleh SPRM. Soal dia apa berlaku kepada wang itu? Semalam ada tumahan yang dibawa oleh pihak-pihak tertentu bahawa wang itu telah pun dilesapkan. Ya, ini wang yang merupakan barang kes di dalam mahkamah, melibatkan seorang yang berprofil tinggi, dikendalikan oleh SPRM. Wang itu boleh hilang. 6 juta. Apabila dibawa tumahan ini, dikatakan wang itu telah pun dicuri.
Tuan Speaker, malam semalam ada kenyataan daripada pihak polis. Pihak polis menyatakan, dan saya baca laporan hari ini, FMT, tiada laporan pegawai SPRM curi barang kes USD 6 juta, kata polis. Pihak polis menyatakan dalam keterangan mereka dengan cukup jelas bahawa ini adalah satu perkara yang melibatkan kes tersebut yang saya nyatakan tadi. Jadi tidak ada masalah yang untuk kita ini mengaitkan kedua-duanya. That is the case. Dalam perkara ini saya nak tanya Tuan Speaker, apakah yang berlaku kepada wang itu? Kita lihat kemudian SPRM keluarkan satu kenyataan. SPRM dalam kenyataan menyatakan hari ini, SPRM sahkan tahanan 3 pegawai berhubung dakwaan salah guna kuasa. Ini adalah kenyataan dikeluarkan oleh SPRM. Dan saya baca, Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tuan Speaker, mengesahkan telah menahan 3 pegawainya bagi membantu siasatan berhubung dakwaan salah guna kuasa dan penyelewengan dalam urusan kes terhadap seorang bekas ketua jabatan. Menurut kenyataan pada Isnin, Tuan Speaker, ketiga-tiga pegawai terbabit telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Putrajaya dan ditahan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah selama 6 hari, iaitu bermula 14 hingga 19 bulan September 2021. Kemudian dinyatakan SPM sedang jalankan siasatan menyeluruh dan berharap semua pihak tidak membuat sebarang spekulasi berhubung perkara ini. SPRM dalam masa itu menegaskan ia tidak akan berkompromi atau melindungi mana-mana pegawai yang terlibat dalam sebarang perbuatan jenayah serta akan ambil tindakan sewajarnya sekiranya perbuatan itu benar berlaku. Tuan Speaker, saya ingin tanya beberapa soalan. Pertamanya, Tuan Speaker, ini kes curi. Curi barang kes. Kes curi itu di bawah bidang kuasa polis, bukan SPRM. Jadi kenapa pihak SPRM yang membuat tangkapan dan tahanan? Ini adalah perkara yang melibatkan pegawai SPRM. Takkan kita ada keadaan di mana SPRM siasat SPRM sendiri? Kenapa ianya berlaku? Baru berlaku dalam permulaan tahun ini, berlaku sekali lagi. Saya juga nak tanya, adakah benar bahawa wang ini dan tangkapan-tangkapan ini ada hubungan dengan pegawai kanan SPRM? Dan bagaimana ianya boleh disiasat oleh SPRM? Tangan kiri siasat tangan kanan. Ini menjadi satu perkara yang kita lihat. Adakah ini juga akan menjadi satu kes di mana dinasihatkan dan nasihat diberikan supaya ada siasatan dalaman? Tuan Speaker, ini kes yang dihadapkan ke mahkamah. Barang kes yang telah pun melalui proses mahkamah boleh lesap. Dan SPRM keluarkan kenyataan, dia kata jangan buat spekulasi. Kalau ada kenyataan tidak ada butir-butir, rakyat akan buat spekulasi kerana SPRM yang gagal memberikan butir-butir. Dan apa berlaku kepada kerajaan kita? Kenapa kerajaan kita di bawah pimpinan Perdana Menteri sekarang, Perdana Menteri yang berhormat Bera, menunjukkan bahawa beliau pun lemah. Tidak ada kekuatan, iltizam untuk kita tukar. Sebut cakap berkenaan reformasi, tapi mana? Kita mau lihat perbezaan. Tidak boleh ada satu keadaan di mana pegawai-pegawai yang dikatakan ada kaitan dengan pegawai kanan satu jabatan siasat sendiri. This is not a joke. Ini perkara yang sangat serius dan saya rasa kita perlu menunjukkan kepada rakyat bahawa ada ketelusan pada pihak kita. Kalau kerajaan betul-betul nak tunjukkan kerajaan reformis, maka saya minta supaya jawapan diberikan dan juga keputusan dibuat esok. Supaya kes ini disiasat oleh badan yang bebas yang boleh menunjukkan bahawa siasatan itu adalah siasatan yang tepat dan juga siasatan yang transparan dalam menyelesaikan masalah ini. Pucung minta jalan. Ya, Pucung, sila. Boleh. Perlu intan. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Pucung. Saya ikuti perbahasan Pucung dengan cukup teliti sekali. SPI merupakan badan pencegah rasuah. Apa kata jika SPI sendiri rasuah? Maka saya ingin bertanya kepada kerajaan, apakah mekanisme semak dan imbang ke atas SPRM sendiri supaya pastikan badan pencegah rasuah ini betul-betul cegah rasuah? Apakah pandangan Yang Berhormat Pucung? Sila, Pucung. Terima kasih Yang Berhormat daripada Teluk Intan. Disitulah saya rasa tempat yang kita ada keraguan. Bahawa kita ada keadaan di mana kita menyatakan kepada rakyat di luar sana,
Kita nak perang rasuah, kita nak perang jenayah. Tetapi bila kita lihat mereka yang seharusnya melawan rasuah dan lawan jenayah ini terlibat di dalam perkara-perkara itu sendiri. Kemudian kita lihat ada keadaan di mana tangkapan dibuat oleh jabatan sendiri. Siasatan dibuat siasatan dalaman. Kemudian kalau ada SPRM, dalam kes polis dulu, ada unsur-unsur rasuah. Ketua SPRM kata, tak apa, ini masalah dalaman. Sekarang kita lihat ada siasatan dalam SPRM. Takkan polis pun nak kata tak apa, ini masalah dalaman SPRM. Tak boleh macam ini. Adakah ini satu keadaan di mana SPRM tidak mahu siasat polis, polis tidak mahu siasat SPRM? Dalam keadaan itu, apakah seharusnya kita laksanakan sebagai wakil-wakil rakyat dan ahli-ahli parlimen? Sila, Lembaga Pantai. Terima kasih Yang Berhormat Puchong. Tadi dalam, terima kasih Yang Berhormat Yang Direktur. Saya ada dalam ucapan saya tadi ada sentuh perkara yang sama. Dan bila Yang Berhormat Puchong bangkitkan beberapa perincian dalam isu ini, adakah Yang Berhormat Puchong bersetuju bahawa dalam keadaan ini bukan sahaja SPRM tidak boleh menyiasat diri sendiri kerana yang berlaku tuduhannya ialah bukti kes yang telah diseleweng, yang telah hilang. Maka selain daripada itu, selain daripada SPRM tidak boleh menyiasat, ya, sebab kata orang putih, kata Mak Salehnya ialah who watches the watchman, ya. Tapi dalam kes ini, adakah Yang Berhormat Puchong setuju bahawa the head of SPRM pada waktu ini perlu direhatkan sehingga isu ini dapat diselesaikan? Apa pandangan Yang Berhormat Puchong? Sila Lembaga Pantai, sila Puchong. Terima kasih Yang Berhormat Lembaga Pantai. Saya rasa apa yang disebut oleh Yang Berhormat Lembaga Pantai itu boleh masukkan dalam ucapan saya. Tuan Speaker, bukan saja satu keadaan di mana ada aduan yang mengaitkan pegawai SPRM. Ada juga kemungkinan aduan di mana dikatakan bahawa ada kaitan kepada pegawai kanan dalam SPRM. Kalau sebenarnya ada kaitan itu, bagaimana kita boleh harapkan pegawai-pegawai SPRM untuk siasat pegawai kanan mereka? Ini satu perkara yang cukup simple untuk kita faham. Jadi di situ saya sekarang mengulangi sekarang. Kita nak lihat kerajaan yang baru ini menyatakan bahawa mereka reformis. Saya nak minta tunjukkan sikap reformis ini sekarang. Kalau betul-betul reformis, buat sesuatu untuk selesaikan ataupun mengatasi masalah ini dalam masa yang terdekat. Kalau tidak, you are just the same. You are no different. Dan ini adalah apa yang kita kena lihat menjadi kerajaan gagal sekali lagi. Tuan Speaker, saya membalik kepada apa yang disebut oleh pengerang di dalam ucapan beliau. Pengerang telah pun menyentuh satu perkara yang cukup baik berkenaan dengan kuasa peguam negara. Peguam negara itu menurut pengerang, Yang Berhormat Pengerang, harus dipisahkan kuasa dia. Kuasa sebagai peguam negara dan kuasa sebagai pendakwa raya. Kenapa? Kerana disebut di situ mungkin ada konflik. Tidak mahu kelihatan seolah-olah peguam negara yang membawa pendakwaan kalau mereka itu adalah orang yang sama. Saya rasa kita juga perlu lihat kepada ketua polis negara. Kita juga perlu lihat kepada ketua SPRM. Kerana kalau kita ada keadaan di mana mereka ini di bawah jagaan kementerian-kementerian tertentu, maka ada soal yang berbangkit. Adakah kita ini boleh yakin bahawa apa yang berlaku di dalam PDRM dan juga SPRM ini adalah tindakan-tindakan yang telus, yang mana kita dapat lihat hasil daripada siasatan-siasatan yang berlaku? Ataupun adakah apa yang berlaku di dalam PDRM dan SPRM ini adalah perkara-perkara di mana kalaupun ada tindakan tapi langsung tidak kita lihat sebarang tindakan jenayah dibawa terhadap mereka-mereka sebegini. Jadi saya minta penjelasan daripada kerajaan dan saya harap sebelum penjelasan itu diberikan dalam Dewan ini, kita lihat satu keputusan dibuat dan dilaksanakan dengan serta-merta. Tuan Speaker, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Puchong. So, saya jumpa Yang Berhormat Sik